Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar yang sudi bersama kita untuk kuliah Insya' dengan berpandu kepada kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam yang berusaha Puan Rosni Hati Mangsa bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu muslimin dan muslimat yang tak berganjak dari kuliah maghrib tadi daripada pukul 8.15 sambung dengan kuliah Insya' kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan di taman-taman ilmu kita untuk mendapat ilmu. Mudah-mudahan pintu keberkatan daripada Allah dibuka, diberi peluang untuk kita menimba ilmu. Mudah-mudahan urusan kita untuk menambahkan ilmu ini mendapat keberkatan dan kita sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita baca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu dipayungi oleh para malaikat. Kita berada di taman ilmu pada malam ini dan tidak lupa selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul yang memberi nasihat kepada seluruh alam penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penutup para nabi beserta ahli keluarga dan para sahabat sebagai pembawa petunjuk dan agama kita. Jadi bagi tidak melengahkan masa, dengan segala bangganya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar untuk menyampaikan syarah berpandu kepada kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami. Thabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, Kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan.
daripada hati yang penuh hasad kebencian, kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wansur alaina, dan limpahkan kepada kami, ya Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah, rahmatika, rahmat, dan juga kasih sayang kepada kami, ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ini orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Terus kepada hari ini kita mulakan kembali kitab daripada Begitulah Rupanya Kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dalam kitab tersebut, hari ini tajuk yang kita bawa pada hari ini adalah tajuk daripada tajuk yang ke-26. Ingat saya gitu saya silap. Tapi betul kan? Tapi takut tersalih. Tapi last kali rasanya tajuk yang ke-26. Iaitu antara senjata syaitan untuk menyesatkan pengikutnya, muka surat 138. Antara senjata syaitan untuk menyesatkan pengikutnya. Maksudnya iblis ni, dia ada senjata-senjata yang boleh menyesatkan pengikut-pengikutnya. Termasuk kita lah. Yang mengikuti syaitan ni, maka akan gagal. Yang mengikuti syaitan ini, pasti mereka ini akan gagal. Jadi, wallahualam. Jadi, antara perkataan senjata, maksudnya bagaimana cara serangan. Bagaimana cara serangan yang digunakan oleh syaitan. Ataupun disebut sebagai modus operandi. Modus operandi, tetapi sebenarnya bakat dalam iblis ini ada 3. Bakat, bukan syaitan, bukan jin-jin lain, tapi bakat iblis itu. Bakat daripada iblis itu sebenarnya dia datang daripada disebut sebagai 3 perkara macam-macam kata 3 cara bakat-bakat iblis dalam Al-Quran. Dia bukannya cara serangan, tapi iblis itu sendiri dia ada bakat. Disebut dalam Al-Quran. Okey, sekejap. Sebentar. Maaf. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, yang pertama sekali, kalau kita buka dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Isra. Ni pernah sebut sebelum ni, tapi saya ulang balik je lah. Dalam Al-Quran, saya pernah ceritakan sebelum, tapi ni masuk tajuk yang kali ni lah. Yang pertama sekali, Allah bagi tahu, wa idh qulna lil malaikati isjudu, daripada surah Al-Isra ayat 61-65. Siapa yang ada Al-Quran yang tafsir, boleh buka surah Al-Isra. Ayat 1 hingga ayat 65. Ayat 1 ayat 61 hingga ayat 65. Boleh tengok. Siapa yang ada boleh tengok. Di atas sebentar. Okey. Jadinya daripada ayat ini Allah nak bagi tahu, iaitu yang pertama 61, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Iblis berkata, ketika mana ingatlah peristiwa, Allah bagi tahu, ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka semua sujud melainkan iblis. Iblis ni berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang lebih rendah dari aku ni?
iaitu yang engkau jadikan daripada tanah yang diadun. Maka dia berkata lagi, qala ara'aitaka hadha alladhi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna. Ini semua dah sebut dengan saya ulang je. Zurriyatahu illa qalila. Adakah dia kata dan dia berkata lagi, khabarkan kepada aku, adakah orang yang engkau muliakan mengatasiku? Diakah orang yang kamu muliakan? Jika engkau beri tempoh kepada aku hingga hari kiamat, tentu aku akan menyesatkan semua sekali anak-anak Adam. Maksudnya tak hebat mana pun Adam ni. Kalau kau bagi masa tempoh pada aku akan menyesatkan dia semua. Maksudnya aku bagi tahu kat kau, baru manusia tak hebat mana pun. Dia boleh jadi orang-orang yang masuk dalam api neraka kalau kau bagi aku tempoh masa hingga hari kiamat. Tentulah aku akan menyesatkan zuriat keturunannya kecuali yang sedikit. Sedikit tu apa dia? Yang dua orang tadi tu. Yang pertama kita sebut iaitu orang yang istiqamah dan orang yang ikhlas. Orang yang istiqamah dalam ibadat dan orang yang ikhlas. Iaitu Allah berfirman lagi, pergilah engkau dengan apa yang engkau rancangkan, kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah balasan yang engkau dapat memujuk dengan suaramu. Dan kerahlah penyokongmu yang berkuda serta berjalan kaki untuk mengalahkan mereka, dan turut campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka. Berjanjilah kepada mereka dengan janji-janji palsu, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan oleh kamu melainkan tipu daya semata-mata. Tapi Allah benarkan, sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dan ikhlas. Dan tidaklah engkau wahai iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Cukuplah Tuhan wahai Muhammad, Tuhanmu wahai Muhammad menjadi pelindung bagi mereka. Okey. Jadi kat sini kita nak sebut tentang sifat manusia ni satu benda je. Iaitu iblis boleh menyesatkan seluruh manusia kecuali dua benda. Iaitu orang-orang yang pertama sekali adalah orang yang ikhlas. Yang kedua adalah orang-orang yang di antaranya adalah disebut orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang istiqamah. Okey, jadinya kalau kita melihat dalam peristiwa ini, kita akan melihat bahawa Allah bagi tahu kepada iblis, iaitu Allah iblis ni disebut dalam ayat ini, iaitu iblis ni ada 3 perkara. Dalam surah ini ada 3 perkara daripada ayat 64. Yang pertama sekali, iblis ini wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Iblis ini dia sebenarnya ada satu sifat iblis, iaitu istifzaz, iaitu suara dia nyaring. Suara iblis nyaring. Wa man istata'ta, yang boleh menyebabkan dengan suaranya itu mampu untuk menawan hati-hati dia punya pengikut. Makna istifzaz dalam bahasa Arab bermaksud gangguan frekuensi yang boleh mempengaruhi frekuensi yang tinggi, yang boleh suara tersebut boleh mempengaruhi orang. Ini kelebihan kelebihan iblis ni, suara dia dapat mempengaruhi orang. Dengan suara pujuk rayu dia yang tinggi nada dia ni, frekuensi dia ni, memang kelebihan dia, dengan suara dia boleh menyebabkan manusia ni dia terikut, menjadikan satu benda yang iblis ni kita rasa nak ikut. Berbeza dengan Adam yang Allah muliakan dia dengan lidah yang petah, menjawab dengan ilmu. Menjawab dengan ilmu-ilmu yang Allah ajar disebut balik, iaitu dengan akal berpandukan Al-Quran. Tapi iblis ni suara semata-mata. Tapi hari ini kita melihat satu benda. Kita jadikan orang yang hari ini anak-anak kita di dalam rumah, dalam keluarga kita, ataupun di luar artis-artis, di luar rakyat-rakyat netizen, mereka menjadikan idola mereka siapa? Sehingga hari ini berebut-rebut menjadikan idola kita penyanyi. Penyanyi ini jadi masuk politik. Kenapa? Mereka nak dapatkan, kalau tak ada politik, tak ada penyanyi, maka lesu. Cara-cara nak panggil orang, dipanggil Siti Nurhaliza contoh. Ramailah orang datang. Jadi sebenarnya manusia ni minat siapa sebenarnya? Manusia ni dia memang idola dia orang berilmu ke ataupun orang artis? Kalau kita mungkin ibu-ibu, mungkin sebutlah mungkin kita kata bahawa kita tak, Ustaz, saya minat apa ni. Tapi kita waktu umur-umur dah 40-an. 40-an.
Jadi bila kita umur 40-an, kita sebutlah bahawa saya dah tak minat lah Ustaz, saya minat. Itu selepas umur kita dah 60-an. Tapi waktu kita muda dulu pun, kita minat dengan penyanyi. Sama dengan anak-anak kita, idola mereka, Siti Nurhaliza, Ultimate, kan? Siapa lagi? Macam-macam. Dalam politik hari ni pun sampai orang kena buat lagu. Untuk jadikan pengikut-pengikut ni, ada lagu-lagu politik-politik mereka. Untuk naikkan semangat patriotik dengan nyanyian juga. Jadi apa saja nak naikkan semangat kita, apa-apa saja, kena ada nyanyian. Sehingga hari ni ada orang baca doa pun ada lagu juga. Sebab apa? Nak bagikan suara lunak itu menyebabkan manusia boleh ikut. Jadi tapi ingat, kita kena datang ilmu yang pertama dengan percakapan yang hebat. Tapi lagu ni maka boleh. Kalau para ulama kata selagi mana lagu, muzik ini digunakan. Syekh Al-Qardawi dalam kitab Halal Haram fil Islam, muzik halal. Asalnya harus, selagi mana dia tidak menyebabkan manusia ni dia lalai daripada mengingati Allah, maka muzik ini dia halal. Selagi mana dia boleh lagi mendekatkan diri dengan Allah, dia halal. Sebab tu kadang-kadang dengan lagu boleh mendatangkan rasa cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah. Kadang-kadang kita dengan berselawat dengan keadaan lagu, kadang-kadang berzikir dengan keadaan suara, kan? Ada dengar Badrul Amin punya suara, kadang-kadang kita dengar Bazli Yunanisi dalam keadaan suara yang sedap dia. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Kadang-kadang dengar boleh menyebabkan datang. Tapi kalau dia mendatangkan kepada kita rasa syahdunya dengan Allah, maka. Tapi itu bukan utama. Utama kita dengan Allah adalah bicara ilmu dengan lidah. Sebab tu kehebatan Adam pada terdapat. Jadi jadikanlah idola kita orang yang hebat tutur bicara je dengan Al-Quran. Kan? Bukan orang yang suaranya sedap. Bukannya suara sedap. Kalau kita suka dengan ustaz tu kerana suara sedap pun, itu sebab nombor 2. Tapi kerana ilmu dia. Tapi kalau hari ini, tapi kita jadikan anak-anak muda, kita jadikan idola mereka. Bukan orang yang hebat tutur bicara Al-Qurannya, tapi kita, anak-anak kita lihat mereka minat dengan seorang itu, menjadi idola dia kerana suaranya sedap. Suaranya sedap. Wallahualam. Sampaikan Maggie atau Mak Mami letak muka, masa tu ingat lagi saya, Akademi Fantasia. Kan? Mami ni, dia letak muka Felix, lepas tu dia letak gambar dengan Maui. Peliknya, sangat-sangat uniknya, yang Maui punya Mami habis, yang gambar Felix tak habis. Unik tak? Padahal rasa kan Maggie. Mami sama je sekali dia tu. Tak ada beza pun, cuma gambar je. Satu gambar Maui, satu gambar Felix. Masa tu lah tengah fenomena tahun 2000. Tapi uniknya, boleh habis gambar Maui tu. Maksudnya manusia ni jadikan idola mereka dengan penyanyi. Sehingga minatnya tu sampai tak ada kena-mengena pun Mami tu harga sama. Kalau kita beli pun tak adalah Maui tu kenal kita. Tapi waktu tu fenomena tidak ada orang berilmu. Fenomena je mesti artis yang sedap suaranya. Saya tak salahkan artis, cuma nak sebut bahawa jangan jadikan orang yang suara sedapnya itu, tetapi ingat, kelebihan iblis adalah suaranya nyaring dan boleh mendatangkan hasutan. Suara dia merdu, lunak suaranya boleh menyebabkan manusia akan terpesona. Terpesona. Jadi jangan berbangga kadang-kadang dengan suara yang hebat, lunak, kerana dia boleh mendatangkan fitnah. Fitnah kepada kita. Wa'iyyazubillahi min zalik. Tapi kalau kita gunakannya untuk baca Quran, untuk dekatkan berselawat kepada Nabi, untuk berzikir, kita gunakan untuk orang-orang dengar kita baca Quran, lega, seronok, hati macam Sudais, Imam Shuraim dan sebagai Imam Masyari, dengar suara yang sedap, ya Allah. Maka digunakan suara-suara begitu untuk dekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah. Nasyid-nasyid yang alhamdulillah, yang mendekatkan diri dengan Allah. Rasulullah dalam mengenangmu. Boleh? Benda-benda yang lagu-lagu tentang Israel, lagu mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kadang-kadang dengar lagu tu dia boleh datang. Hati kita takut dengan Allah. Takut dengan kematian. Jadi benda tu bagus. Tapi jangan jadikan benda tu sebagai utama. Jadikan idola kita
kepada orang yang tutur bicaranya dengan Al-Quran. Sebagaimana Adam AS dimuliakan. Muliakan. Ingat, yang pertama, iblis ni suara dia nyaring dan frekuensi yang tinggi sehingga disebut wastafziz, frekuensi yang boleh mempengaruhi orang. Tu bahaya kan. Kalau pernah tengok tak cerita-cerita Mak Saleh dengan suara tinggi tu, sampai orang semua sampai terpesona sehingga orang semua ikut jalan tu. Walaupun cerita tu macam pelik lah. Ada satu suara yang nyaring tinggi frekuensi sampai semuanya terhasut. Sampai semuanya jadi macam terhasut dan ingin pergi tempat tu. Ramai-ramai kan. Tempat suara tu ada suara tu. Suara berbahaya. Dia boleh menghasut. Tapi ingat, jangan kita percaya dengan suara-suara yang sedap, suara-suara yang boleh menghasut, kerana itu adalah syaitan. Sebab tu suara-suara yang mendayu, perempuan-perempuan yang menari, kan, itu dia panggil sebagai suara-suara iblis. Suara-suara iblis. Sebab itulah ulama dulu dia mengharamkan nyanyian. Pada para ulama dia mengharamkan nyanyian gitar. Bukan pasal gitar tu haram, tak. Bukan pasal main piano tu haram. Tapi pada waktu itu, pada era bapak saya dulu, pada era-era itu, orang yang main gitar ni banyak melalaikan. Pada waktu itu, siapa yang main muzik, black metal, itu semua melalaikan. Kebanyakan dengan tarian, nyanyian ni semua melalai. Jadi para ulama pondok waktu tu, dia kata jangan dengar lagu sebab melalaikan. Tapi lagu tidak melalaikan sebenarnya. Cuma keadaan waktu itu yang menyebabkan manusia ni pada zaman arwah mak saya, arwah bapak saya ni hidup, dilahir pada tahun 30-an. Tahun 30-an. Jadi dia remaja pada waktu 40-an. Tahun 40-an, 50-an dia remaja. Jadi pada waktu tu dia tahu macam mana keadaan orang Melayu ketika itu, yang guru agama sendiri pun pakai tudung nampak rambut. Yang kadang-kadang guru agama sendiri pun, suaminya guru agama, isterinya kerinting rambut. Kerinting rambut. Anak tidak menutup aurat. Waktu itu kalau pergi sekadar kerinting rambut, pergi ke macam pergi tempat-tempat macam menari, pergi tempat macam nyanyian, itu biasa. Biasa. Joget lambak malam-malam, walaupun ada ustaz, ada imam duduk sama-sama, ada joget lambak. Ini perkara biasa waktu itu. Tahun 50-an, 40-an. Ini maaf, orang bapa saya 30-an. Jadi pada waktu itu, maka ulama banyak mengharamkan muzik gitar. Tapi hari ini ulama-ulama menghalalkan kembali benda tu. Sebab apa? Ramai juga datangnya Al-Arqam, kan, yang membawa kepada muzik ini satu pembaharuan dalam muzik. Satu pembaharuan dalam arti kata nyanyian yang digunakan suara yang sedap ni. Orang yang suara sedap rugilah. Orang yang tak sedap suara tak apa, yang sedap suara ni. Kalau kita tak gunakan untuk dekatkan diri kepada Allah, maka rugi. Maka rugi. Jadi ambil dia orang ni, suruh berzikir. Dengan zikir-zikir alunan zikir hari ni dekat TV, dekat televisyen, awani. Apa lagi bukan awani apa? Dia kalau televisyen Astro, saya tak ada TV dah 12 tahun. Apa dia panggil? Alah dulu mak saya suka buat. TV apa? Di Awani, Astroria. Satu lagi tu yang Oasis tak ingat, tapi dalam agama banyak. Saya lupa dah apa. Al-Hijrah Ustaz. Al-Hijrah. Tapi saya waktu ada televisyen, Al-Hijrah tak keluar lagi. tak pernah dapat rasa. Tapi Al-Hijrah tu lah, saya pernah dengar lah. Tapi saya tak tengok pun. Okey, jadinya Al-Hijrah. Jadi banyak dalam lagi IKIM. Kadang-kadang dibawa lagu-lagu yang nasyid. Ini satu revolusi. Radio Zayan, sahabat saya masuk. Dia ada nasyid Radio Zayan. Juara pula. Sahabat musyrik saya, KJDT. Kan? Jadi dia dapat juara daripada kategori nasyid suara sedap tu. Okey, jadinya ketika mana nak sebut tentang revolusi ini, maka ulama mengharuskan kembali. Selagi mana muzik dan nyanyian ini boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kembali. Kadang-kadang kita rasa nak berjuang dengan Nabi ni, kita rasa dapat berjuang dengan Nabi ni, kita pun dapat menyanyi macam satu Muharram detik permulaan. So lagu-lagu gitu pun kadang-kadang boleh naikkan semangat. Kalau lagu yang begitu, yang positif, maka kita boleh gunakan. Jadi sebab tu ulama-ulama dia tidak mengharamkan totally muzik, sebab muzik pada asalnya semuanya harus. Sebab Nabi pernah sekali dalam riwayat dalam hadis tersebut, dia kata bahawa kenapa harus? Kerana dibawakan lagu, iaitu ketika mana seorang sahabat ni dia main apa? Dia main satu alat iaitu macam seruling, maka ketika tu Nabi SAW lalu jalan tu. Bila lalu jalan tu,
maka dia pun tengok dan Nabi pun tengok dan Nabi diam, Nabi berpaling, Nabi pergi. Nabi tak berapa suka dengan muzik, tapi Nabi diam. Dalam dalil inilah yang menunjukkan sahabat Nabi SAW kata bahawa Nabi ni dia kalau dia tak suka, dia berpaling dia. Tapi kalau Nabi ni dikata bahawa dia larang benda tu, maka Nabi akan larang. Tapi Nabi tak larang pun. Menunjukkan bahawa muzik adalah harus selagi mana dia tidak melalaikan. Tidak melalaikan. Okey, pertama. Iblis adalah orang yang lalai, orang yang selalu melalaikan dengan suara dia. Yang kedua ya dikata wa ajlib alaihim bi khailin wa rajilik. Iblis ni dikata bahawa dan kerahlah penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka. Maksud ayat ini, Iblis mengerahkan tenteranya, mengarahkan menjadi raja dan menjadi raja betul-betul Iblis memimpin mereka ke mana sahaja yang dikehendakinya. Iblis ni dia mengarah. Rumah Iblis ada di mana? Saya dah sebut tadi. Iblis ni rumah dia berada di lautan yang luas. Lautan yang sangat luas, dan mana lautan yang luas ni dia betul-betul berada di tengah lautan yang sangat luas, dan dia memerintah daripada situ. Merintah daripada laut, dan kemudian dia tidak bersama dengan kita, tapi dalam hadis menunjukkan banyak sangat bahawa iblis ni dia akan menghasut pengikut-pengikutnya daripada lautan. Walaupun sebenarnya kalau kita nak tengok bahawa adakah iblis ni duduk di kawasan lautan, kita tengok dalam satu hadis dari Nabi SAW, iblis ni dia iaitu arshal iblis, dikata sesungguhnya arsh iblis itu fil bahri, di dalam lautan yang cukup luas. Lautan yang cukup luas. Cuma iblis ini tempat rumahnya berada di mana? Di mana? Di arasy Allah. Ini hadis rawahul Muslim. Tapi kalau buka dalam kitab, iblis tidak duduk di sana sepanjang masa di lautan. Sebab dalam kitab ni pernah ada belajar kan kita ni. Dalam kitab Alam Barzakh. Dalam kitab Alam Barzakh, Imam As-Suyuti rahimahullah taala, dibawakan dalam muka surat 106. Ayat kitab ini muka surat 106. Dibawakan pandangan iaitu dalam menafsirkan surah Al-Mutaffifin ayat 18 hingga 21. Dibawakan pandangan iaitu dalam ayat itu dikata wa ma adraka ma sijjin kalla innal fujjara fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Sijjin, bila menyebut tentang sijjin, iaitu satu tempat letaknya kitab orang-orang yang kafir, maka mengenai firman itu Imam As-Suyuti membawakan pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahawa orang-orang yang mati, roh orang yang mati, dan setelah mana dia mati, kitab-kitab dia ni, orang jahat ni, orang kafir ni diletakkan di sijjin, iaitu 7 petala langit, 7 petala bumi, kerak bumi. Maka selanjutnya ia dimasukkan ke bawah 7 kerak bumi yang hingga akhirnya sampai di sijjin, iaitu tempat itu juga Ibn Abbas kata tempat persembunyian iblis laknatullahi alaih. Tempat persembunyian iblis. Dan persembunyian iblis itu, maka keluarlah buku catatan daripada orang-orang yang kafir. Jadi kemudian disahkan dan diletakkan di tempat persembunyian iblis itu, lalu dihisap. Maka itulah ayat. Maka dikata tempat itu juga adalah tempat persembunyian iblis. Maksudnya Allah Ibn Abbas bagi tahu antara tempat rehat iblis, tempat study iblis adalah sijjin. Dia duduk di sijjin buat apa? Sebab dalam tu ada kitab-kitab orang-orang kafir, kitab-kitab amalan. Macam mana orang-orang kafir ni mati dalam keadaan kafir? Kenapa manusia ni ramai dalam keadaan kafir? Dia kerja dia mengkaji je. Iblis ni bijak. Dia bukan orang-orang yang pemalas macam jin-jin biasa. Dia jin yang ketua. Pemimpin ni hebat. Jadi dia kena baca. Jadi di tempat duduk dia, pejabat dia di sijjin. Dikaji apa? Kaji macam mana manusia boleh kafir. Kenapa manusia akhir mati dengan kekafiran. Jadi dia akan sampaikan kepada pengikut-pengikut dia. Jadi dekat sini bahawa iblis ni kehebatan dia boleh menghasut jin-jin yang lain supaya menghasut manusia daripada satu tempat. Antaranya rumah dia sendiri berada di lautan dan office dia sendiri berada di sijjin. Di sijjin dia itu 7 kerak bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. 7 petala bumi lah kat bawah. Dalam kerak bumi tu, jin namanya iblis akan duduk di situ dan dia akan memerintahkan segala apa-apa saja daripada jin-jin yang lain ni untuk menyerang manusia. Jin ni
Di antara jin ni, waktu saat mana dia turun ke muka bumi, kita tahu tak? Kalau dalam pada ayat ini pertama tadi suaranya nyaring. Dia boleh menghasut jin-jin lain supaya mengikut dia. Yang kedua, jin ni dia ada karisma yang hebat. Dia dapat mempengaruhi pengikut-pengikut dia dengan karisma dia. Yang ketiga, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kelebihan iblis ni Allah berikan kepada dia, pertama sekali dia akan mencampuri wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dia akan mencampuri urusan harta dan anak. Ingat iblis ni satu-satunya serangan yang paling hebat adalah dia menyerangi wasyarikhum fil amwal wal aulad. Dia akan dapat bercampur aduk dengan anak dan isteri keluarga kita. Sebab apa? Kita buka satu hadis daripada rawahul Muslim. Hadisul sahih. Hadis yang disebut sebagai hadis yang sahih ketika mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dia kata apa? Inna iblis yada'u arshuhu 'ala al-ma'. Sesungguhnya iblis telah meletakkan arasnya di atas air. Summa yub'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilah a'zamahum fitnah. Maka daripada iblis itu memerintahkan seluruh pengikut-pengikutnya ke seluruh dunia untuk menghasut. Dan yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling kuat fitnahnya. Yang paling hebat fitnahnya. Kejahatan dia paling tinggi adalah yang paling dekat dengan iblis, adalah orang yang paling tinggi fitnahnya. Ia kata bahawa yaji'u ahaduhum, datang salah seorang jin di antaranya, fayaqul fa'altu kadha wa kadha. Maka aku telah melakukan itu dan ini. Maka dia pun berkata, ma sana'ta syai'an. Maka kamu belum melakukan apa pun. Iblis berkata kepada dia, tak ada apa pun, lemah. Lemah, tak ada apa pun yang telah kau lakukan. Qala summa yaji'u ahaduhum. Maka datanglah jin yang lain kepada iblis. Maka dia minta tempat, minta pangkat, minta menteri lah. Dia maksud nak menjadi menteri daripada kalangan iblis ni, kerajaan iblis. Maka dia kata, aku telah melakukan itu dan ini. Maka iblis kata, belum. Ini tidak ada apa-apa. Kamu tak melakukan apa-apa yang hebat. Maka datang lagi laki yang iblis jin yang lain. Maka dia kata, fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atih. Maka aku datang ni, aku telah memisahkan. Aku telah datang kepada satu keluarga sehingga aku telah memisahkan di antara dia dan isterinya. Nampak? Qala. Maka dalam hadis sahih ini, maka iblis pun lalu menyebut, qala fayudnihi minhu, dekat dengan aku. Cepat bagi dekat dengan aku. Dia kata, wa yaqulu ni'ma anta, hebat engkau. Hebat. Anta qala al-a'mash arahu qala falyaltazimhu. Dia kata bagus. Al-A'mash menyebut dalam riwayatnya, berkata iblis kata tetaplah menggodanya. Maksudnya syaitan mendekatinya, syaitan kata bagus. Engkau lah yang paling boleh dekat dengan aku ni. Maksudnya jadi menteri-menteri, orang yang hebat di kalangan iblis. Menteri-menteri ini yang kuat fitnahnya, iblis memilih pertama sekali diturun ke muka bumi adalah yang boleh memasuki rumah tangga. Masuk rumah tangga, adu domba. Sebab tu dalam kisah Ya'juj wa Ma'juj, Harut dan Marut, antaranya fitnah yang disebut dalam Al-Quran satu kan. Antara banyak. Dia ada 8 kalau buka dalam Al-Imam dalam tafsir Ibnu Katsir, dibawa tafsir Ar-Razi, bahawa Imam Ar-Razi kata ada 8 sihir yang diturunkan kepada zaman Nabi Sulaiman. Tapi dalam Al-Quran sebut satu je antaranya. Iaitu yang boleh memisahkan, yufarriqu baina. Yang boleh memisahkan di antara suami dan isteri. Nampak? Hebat tak? Peringkat pertama sekali yang paling jahat sihir adalah yang boleh memisahkan suami isteri. Ingat, sihir ini adalah merupakan satu perkara yang iblis sebut. Mereka boleh campur kalangan suami isteri. Ingat, bahaya. Tuan-tuan, ajar-ajar semua. Kena ingat satu perkara saja. Kena ingat suatu perkara bahawa iblis memilih antara orang yang paling, jin yang paling jahat di antara mereka yang dipilih sebagai menteri-menterinya adalah iblis. Adalah jin-jin yang boleh mendekati keluarga dan akhirnya dia boleh menghasut daripada keluarga tersebut sehinggalah akhirnya mereka tenggelam. Mereka bergaduh sesama sendiri, putus silaturahmi. Dan kemudian
mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Sebab asasnya jin ini dia tahu, asasnya kehebatan manusia itu terdapat dalam keluarga. Jadi ingat, walaupun nampak remeh kita dengan anak-anak kita, kita lebihkan pejabat. Satu hari 16 jam, 12 jam kat pejabat. Waktu kita keluar memancing, wahai suami-suami, kita tahu. Ini. Keluarga. Kan? Kita dalam memang hari-hari tak dapat jumpa anak. Kemudian Sabtu Ahad mancing pula. Bila kita nak bersama dengan anak, bertanya dia khabar, kena tahu keluarga ni ada syaitan. Sehingga ketika mana Nabi Ishaq, Nabi Yaqub berkata kepada anak dia, qala ya bunayya la taqsus ru'yak. Wahai Yusuf, jangan engkau ceritakan kelebihan engkau kepada adik-beradik kamu, iaitu antaranya pandai mimpi. Nabi Yusuf ni hebat. Sampai bapak dia takut dengan kehebatan dia, sehingga dia kata, wahai Yusuf, jangan engkau ceritakan kepada adik-beradik kau, ala ikhwatik, kepada adik-beradik kau. Fayakidu laka kaidah, maka nanti akan aku bimbang. Akan ada penghasutan, akan ada hasad di antara kamu. Wayahsuduka dalam tafsir kata, akan ada datangnya hasad di antara kamu. Dengki. Inna syaitana, sesungguhnya dalam keluarga kita ni terdapat syaitan. Syaitan akan ganggu keluarga. Lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya di kalangan kita ni ada syaitan. Setiap kita ni sebagai aduwwum mubin. Tapi ingat, dalam cerita ni adik-beradik. Nabi Yaqub nasihatkan jangan terlampau show off kelebihan kita. Walaupun dengan adik-beradik. Jadi kita kalau buat hari raya, janganlah terlampau cerita kelebihan kita. Walaupun kita hebat doktor, kita hebat dalam kerjaya kita. Kalau boleh waktu cerita dengan adik-beradik ni, tak payah terlampau cerita harta. Kalau kita kaya, kita kereta yang hebat kalau kita banyak kereta. Jadi cukuplah kita hari tu tanya khabar. Sihat, mati. Cukup. Tak payah tanyalah kita banyak anak, kita cakap kita anak banyak. Waktu jangan tanyalah anak orang tu berapa. Sebab takut dia tak ada anak. Kalau orang yang belum kahwin, jangan tanya. Dia dah kahwin ke belum. Kalau boleh, jangan timbulkan benda, saya ada 4 isteri ni. Kau apa kahwin pun belum? Jangan. Kan? Ada orang kecil hati. Kalau kita banyak ada 4 isteri, jangan cerita. Kadang-kadang macam kita ni ada 4 isteri, cerita dengan suami kita pun jadi apa? Jadi dengki. Kau tengok. Jadinya, kalau ada kelebihan, kalau ada isteri, bawa 1 je. Jangan bawa 4. Sebab akan mengecilkan hati suami-suami yang ada 1 isteri je. Tadi contoh. Gurau je. Okey. Jadinya, kemudian di saat hari ini, nak sebut bahawa dengan adik-beradik apatah lagi. Jangan ceritakan benda kelebihan-kelebihan. Jangan show off sangat kita punya kelebihan. Kalau kita ada anak SPM pakat 1, tak payahlah share dalam grup sangat. Kalau orang tanya, jawab. Sebab tu sampai hari ini, saya tak pernah tampal lagi convocation dalam rumah. Saja convocation saya, isteri saya punya degree daripada master dia sampai ke PhD, saya tak pernah tampal. Sebab antaranya adik-beradik yang tak ada degree pun. Tak ada diploma pun. Buang masa tampal. Tak payah tampal lah sebenarnya. Ada orang yang hebat, Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, Tuan Guru Haji Hadi. Mereka tak ada PhD pun mereka hebat. Jangan banggalah dengan ni. Walaupun isteri ada kata, wahai Umar kau ni ada PhD. Tak ke mana. Sebab hebat manusia tu dengan akhlak dia. Manusia ni tak ada apa-apa. Sijil ke apa, kalau orang minta bagi. Kalau orang tak minta, tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk. Jadinya, title doktor pun tak payah sebut. Buang masa dia. Buang masa dia. Tak ada apa-apa. Kalau tak guna ilmu tu, ilmu dunia ni kalau tak guna, tak kita gunakan dalam hidup, dia tak ada manfaat apa pun. Tak ada manfaat apa pun. Jadinya, saat pada hari ini, adik-beradik, daripada semua orang, jangan terlampau taksub. Tapi, nasihat itu bukanlah wajib. Nasihat itu cuma beringat. Jangan terlampau. Maksudnya boleh tampal, tak ada masalah. Cuma jangan terlampau. Fala taksus tu jangan terlampau show off dengan adik-beradik. Kerana nanti akan datang ada syaitan yang selalu menghasut daripada dalam. Okey Kak, siapa ni yang nak angkat tangan ni? Puan Haja Samsiah. Mungkin ada nak bertanya? InsyaAllah. Yang angkat tangan tadi tu? Mungkin ada yang nak bertanya, boleh. Terangkat. Oh, terangkat. Okey. Ada Ustaz nak buka soalan ke dulu ke? Ke macam mana? Boleh. Siapa yang nak menyoal, boleh mana terus tahu, juga. Kalau ada yang nak bertanya, boleh angkat tangan. Jadi boleh Ustaz terus panggil. Kalau nak terus tanya pun tak apa. Saya punya kuliah saya, tazkirah saya memang saya benarkan makan cemilan ke, kuaci ke, minum air, nestarik ke. Tak ada masalah.
Kalau dia nak bertanya, terus tanya. Tak ada masalah. Sebab saya bukan tak bagi dia tanya. Kalau saya kata lepas nanti, last nanti, baru tanya, saya bimbang bukan saya terlupa nak buka. Saya bimbang bonda-bonda yang terlupa nak tanya apa. Waktu tu dia ingat. Sekarang ni. Nanti dia tunggu sampai habis. Last-last, Okey. dan hujung-hujung dia lupa nak tanya apa. Yalah, kita buka soalan lah. Okey. Tak ada? Kalau Okey, tak ada, bolehlah Ustaz take break kejap dulu biar Ah. bagi soalan kemukakan. sambil ada soalan. nak, silakan. Kalau ada tu saya nak Kalau baca. tak ada, kita teruskan dengan Ustaz punya kuliah. Okey, boleh. Kalau tak ada apa, saya nak baca kejap salam-salam ni. Okey. Tak ada kok, semua dah faham kok. Okey, dah faham. Kak Zainab Long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya salam Zaki Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insya-Allah. Kak Sorina Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Kak Yuzra Linda. Nama-nama baru ni. Saya jarang dengar nama-nama ni bila saya baca. Kak Yuzra Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz KFMA. Apa tu? Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar. Puih, dahsyat. Dia punya ni. Saya kali pertama tu orang tulis nama saya dengan KFMA. Kan? Okey. Biasanya UKFR. UKFR. Ustaz Khairul Fahmi Remaja. Wallahualam. Okey. Gurau je. Okey, anugerah ilahi. Kak Sorina Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semasa zaman Nabi nak berperang, ada sahabat Nabi yang bersyair untuk menaikkan semangat sahabat. Betul. Ada. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah marah sahabat bersyair. Nanti ada satu lagi dalam Syama'il Muhammadi, kalau mungkin kita boleh lepas ni, boleh dalam bab syair Muhammadi yang Nabi ni suka mendengar syair. Tapi syair yang Nabi benci, syair yang memuja-muja. Orang jahiliyah ni pada zaman sebelum Nabi ni syair untuk memuji perempuan. Syair dia tak ada kerja lain, nak muji perempuan je. Syair dia benda-benda tentang apa? Tentang memuja perempuan. Jadi itu yang Nabi tak berapa suka. Tapi kalau memuja untuk menceritakan tentang peperangan, kelebihan apa, menaikkan semangat orang dengan bersyair. Contohnya kita ambil satu puisi, kan? Puisi, dan lalu dengan puisi tersebut boleh naikkan semangat semangat kita, maka dibenarkan. Dibenarkan. Kadang-kadang dengan puisi ni, betul lah, dengan puisi ni kadang-kadang boleh menyebabkan semangat. Tapi yang Nabi larang tu adalah bila syair-syair orang Arab jahiliyah yang tak ada kerja lain. Dia punya syair dia memuja perempuan. Yang ini Nabi tidak berminat. Macam kita lah orang Melayu kan. Macam orang Melayu lagu apa? Lagu untuk memuji perempuan. Kan? Lagu-lagu dia duk puji perempuan. Oh Fatimah. Kan? Mak saya Fatimah kan. Saya selalu nyanyikan kabar mak saya dulu. Oh Mas Ayu, Fatimah nan Ayu, panasnya indah, suara merdu, senyum. Makan lagu dia. Kan? Jadi kadang-kadang kita duk cerita apa pasal apa indah sungguh para rupamu, kasih manismu, rambutmu yang begini-begini. Jadi kita ni suka sangat memuja perempuan. Jadi lagu-lagu beginilah yang biasanya yang Nabi tidak berminat. Tapi kalau syair untuk menaikkan semangat, kan? Syair untuk menaikkan semangat kita kepada Allah, kepada peperangan, kepada semangat kita Islam, maka semuanya boleh. Kadang-kadang dengan syair ni, seronok. Dengan syair ni kadang-kadang boleh naikkan semangat kita. Kadang-kadang ada muzik pula. Ada muzik. Kadang-kadang waktu lagu-lagu yang ada kadang-kadang boleh menaikkan semangat kita, kadang-kadang dengan puisi, kadang-kadang boleh menjadikan kita cinta kepada Rasulullah. Contoh kita ambil satu lagu macam ni kan, lagu-lagu yang dekat seolah macam ni lah contoh. Kadang-kadang dengan lagu dan puisi boleh mendapatkan kita dengan Allah. Saya pernah dekat satu sekolah, sampai lagu ni saya bawa dekat sekolah rendah. Dia ada seorang budak tu dia menangis teresak-esak. Sampai waktu tu hampir pingsan. Sampai dia tarik keluar. Sebab saya bawa cerita ni, saya bawa tentang rindu Rasulullah, Maulid Nabi. Lalu saya pun bawa cerita tentang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkatkan kepalanya, sahabat melihat air mata mengalir di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Kenapa kamu menangis? Wahai Rasulullah. Kenapa kamu menangis? Wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar lagu, saya cakap ada satu hari, saya ada berhenti benda ni, buat benda ni kerana waktu tu dia suruh budak-budak menangis. Sampai saya rasa saya buat benda tu sampai menangis. Sampai budak tu tak boleh berhenti. Sampai begitu. Jadi saya stop daripada motivasi budak dengan cara macam tu. Sebab saya kalau buat satu orang mengalir air mata, dia akan mengalir sungguh-sungguh. Tapi benda ni, puisi, kata-kata yang indah boleh menyebabkan manusia tersentuh kepada baginda Nabi, maka itu boleh. Semangat dia cinta pada Rasulullah menyebabkan manusia takut dalam api neraka Jahannam, maka benda-benda ni boleh. Jadi insya-Allah, jadi gunakanlah puisi untuk naikkan semangat. Saya pun Sabtu, Jumaat malam Sabtu, kami malam Jumaat Berapa? Bila kami malam Jumaat? Hari Khamis malam Jumaat. Sekejap Sepatutnya kan kami malam Jumaat ni giliran saya, betul tak? 10 hari bulan kan Ustaz? 10 hari bulan kan? Sepatutnya kan saya punya giliran, tapi saya ambil yang, saya jumpa dengan Kak Intan, saya kata tadi saya nak bawa pada minggu yang semalam. Kemarin, sebab 10 hari bulan saya tak ada. Kami malam Jumaat. Sebab tak ada apa, saya pukul 8 lepas maghrib tu saya ada di Angsana. Siapa yang ada di Johor, boleh datang di Angsana. Jadi saya ada program Majlis Bandaraya yang buat di Angsana selama 2 hari program, dan malam tu saya menjadi moderator untuk forum di Angsana, Plaza Angsana. Jadi itu untuk semangat kemelayuan. Dia lebih kepada semangat, bukan merdeka. Tajuk pada ambang di ambang merdeka. Bukan ambang wati, di ambang merdeka. Jadi kat sana tu nanti, siapa nak berjumpa dengan saya. Jadi pada malam tu dia punya panelnya hebat. Panelnya hebat, gergasi dalam ceramah. Saya juga moderator je. Saya jadi moderator je. Tapi cuma saya risau, kan? Bila saya bersama dengan penceramah yang hebat di keliling saya tu, saya risau, saya takut mereka gugup bersama saya. Alamak. Terbalik pula kan? Terbalik. Okey. Jadi wallahu a'lam. Okey. Kak Anissa Ramdan, boleh Ustaz kita jumpa di Angsana? Kak Kak Mak Teh. Mak Teh bukannya ni bukannya Angsana Seremban dekat Ampangan tu di Angsana Johor. Angsana Johor. Okey. Dekat saya pas selalu nak pergi Ampangan tu di Seremban, saya nampak ada Plaza Angsana. Nama plaza tu tapi kecil lah, Plaza Angsana. Tapi bukan Angsana tu, Angsana JP. Angsana JP. Siapa yang duduk di Johor, jom. Boleh datang ke Angsana pada hari Khamis malam Jumaat. Sambil-sambil beli, sambil-sambil dengar kuliah, sambil-sambil boleh beli tudung. Sana banyak tudung, banyak baju. Itu sedikit. Nak cerita pasal malam tu, ada puisi, ada syair tentang merdeka. Sebab tu bila dia bawa tentang kemerdekaan ni, merdeka. Secara keislaman dia. Jadi masa di syair tu, disajak, saya dengar tu pun kadang-kadang boleh jadi semangat. Dengan kemerdekaan. Boleh faham Jadi, kata-kata yang indah berguna bila mana kita naikkan semangat kepada kata-kata juga boleh menyebabkan manusia ni tergelincir dari akidah dia. Ingat sebab tu perempuan ni bahaya. Perempuan ni dia punya pujuk rayu, suara dia yang manja boleh menjatuhkan lelaki ni boleh runtuh. Boleh cair kerana suara perempuan. Jadi yang begitulah juga iblis yang boleh mencairkan manusia dengan suaranya. Dan ingat, iblis, saya ulang balik, yang pertama sekali iblis ni kehebatan dia pada suara yang tinggi, frekuensi yang hebat. Yang kedua kena pengaruh dia, iaitu dia punya karisma dia sebagai pemimpin. Sebab tu pemimpin ni kena ada karisma. Sebab tu bila orang tanya kenapa orang ni tak boleh jadi, sebab tu saya kata tadi lah, pemimpin dia bukan hanya perlu hebat, tapi dia kena ada karisma. Kesilapan Tuan Mahathir yang paling awal saya lihat adalah melantik Abdullah Ahmad Badawi, bukan kerana Ahmad Badawi tidak hebat, tapi adalah kerana Abdullah Ahmad Badawi ni karisma pimpinan ni kurang. Walaupun dia hebat memimpin, baik orangnya, tapi waktu tu dipengaruh dia dalam keadaan karisma pemimpinan dia tak ada waktu tu. Jadi orang tak nak dengar sangat cakap dia. Sebab itu orang-orang jadi pemimpin ni bukan hanya dia baik, tapi dia kena ada karisma dalam Parti Islam Malaysia PAS, dalam UMNO, dalam DAP. Mereka ni bukan nak lantik pemimpin saja, nak lantik orang yang baik, orang yang hebat, pandai bercakap. Tapi sebenarnya nak lantik orang yang ada karisma. Rafizi Ramli hebat.
Saya rasa dia hebat. Dalam family. Tapi dia jadi pimpin tak? Tak boleh. Sebab dia tak ada karisma. Dia pemilih Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim ada karisma. Kenapa DAP pilih Lee Kuan Yew? Lingkit Siang. Kerana ada karisma dia. Kalau agaknya masa ni dia tak ada, maka habis. Kenapa PAS masih memilih lagi Haji Hadi walaupun dah berumur dah? Kerana dia ada karisma. Kerana dia ada karisma dia. Walaupun kadang-kadang dia sakit, tapi dia ada karisma untuk menyatukan semua. Jadi saya nampak kat sini, Iblis ada satu kehebatan yang Allah bagi tahu. Dia adalah satu karisma kepimpinan. Sebab tu nak lantik pemimpin ni bukan hanya dia hebat, bukan hanya dia pandai, tapi dia mesti ada pengaruh dalam politik. Pengaruh dalam mempengaruhi orang. Jadi ini pengaruh. Jadi ini sikit saya punya pandangan tentang politik. Sebab tu macam mana pun kenapa saya kata bahawa orang ni, walaupun saya tak suka dengan contohnya Zaid Amidi gini-gini. Tapi kalau saya tak suka dengan begini, tapi saya lebih suka kalau dia ada karisma. Walaupun Tun Mahathir saya ada minat, tak berapa minat, tapi dia ada karisma yang hebat. Anwar Ibrahim ada karisma yang hebat. Tuan Guru Haji ada karisma. Orang nak tukar kepada orang lain ni bukan kerana dia hebat saja, tapi kena ada karisma. Kena ada karisma. Karisma ni lah yang menyebabkan manusia akan bersatu. Bersatu dalam benda jahat, bersatu dalam benda baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadinya, dalam iblis ini dia ada satu karisma yang hebat. Yang ketiga, apa dia? Yang pertama tadi suara dia dah boleh mendayu, yang boleh memfrekuensi, menghasut. Kedua, karisma. Yang ketiga, dia bermula daripada keluarga. Bercampur aduk dalam anak dan isteri. Kena ingat, ini 3 perkara yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 61 hingga 65. Maksudnya iblis 3 benda ni, kelebihan pertama yang ada dalam iblis, laknatullahi alaihi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah barulah kita nak masuk dalam bab. Saya terangkan balik dan kemudian lupa tanda. Nanti kita akan masuk kepada dalam bab iaitu kewajiban. Saya dah buat, saya kan belum. Saya tak ada satin, kita tak ada tulis. Kita memang maaf kalau saya terulang balik. Terulang balik. Tapi tak apalah. Okey, kita kembali balik kepada bab yang akan datang iaitu bab kewajiban menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Sebagai musuh kita. Jadi insya-Allah kalau ada pertanyaan boleh terus tanya di dalam WhatsApp dalam chatting. Dalam chatting, dan siapa yang nak bertanya boleh terus unmute dan terus bertanya ataupun kita tutup kuliah kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Okey, saya bagi masa sedikit untuk Silakan para jemaah. Al-Mulk dah baca tadi? Belum lagi Ustaz. Okey. Nanti kita baca lepas ni. Okey, insya-Allah. Kalau tak ada soalan tu kita terus baca Al-Mulk. Okey, boleh. Insya-Allah. Kita terus baca. Kita tengok dulu. Adakah soalan yang diajukan saya kepada Ustaz berkaitan dengan iblis, syaitan? Ada? Dah ngantuk dah tu. Oh, itulah penat ni sebab tadi maraton tadi. 2 kuliah. Otak dia dah tepu. Okey Ustaz, kalau tak ni kita teruskan dengan bacaan Al-Mulk lah. Okey, insya-Allah. Penutup. Itu satu benda yang paling ujian ujian kepada Ustaz Khairul Fahmi, sebab dia kuliah tu pada waktu paling hujung lepas Isyak. Jadi satu benda yang paling sukar iaitu diberikan satu kuliah yang paling hujung iaitu lepas Isyak. Orang semua dah ngantuk. dah ngantuk. Jadi itulah kelemahan. Jadi takut-takut yang tutup mata dia semua tu. Tanda gitu dah. Jadi Allahu a'lam. Jadi insya-Allah kita sama-sama kita tutup dengan sebelum kita baca Al-Mulk, kita baca Fatihah dulu, dan sebelum kita baca Fatihah, kita berzikir dengan astaghfirullah, bagi semangat untuk kita minta ampun kepada Allah 10 kali dengan astaghfirullah yang biasa kita bacalah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafir
وفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, ya Allah, dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikan Al-Quran dan Al-Muq yang kami baca pada malam ini, ya Allah, sebagai imam ikutan kami, ya Allah, sebagai hidayah petunjuk hidup kami, sebagai cahaya yang menerangi kami, sebagai rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, wahai Allah, dan sebagai syifa dan juga penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina. Di saat mana kami dilupakan, ya Allah, di saat mana kami dilekakan, ya Allah, selalu ingatkan kami, ya Allah, untuk kami selalu dapat mendekati, mendampingi dan membaca Al-Quran, ya Allah. Wa'allimna minhuma jahilna. Di
Di saat mana kami jahil, wahai Allah, Engkau ajarkan kami, ya Allah. Di saat mana kami tidak faham, ya Allah, Engkau fahamkan kami, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami tidak pandai, ya Allah, Engkau pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah. Tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, wahai Allah. Fi kulli laylah, pada setiap malam, ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan, ya Allah, dan juga rezeki. Tilawatul Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran. Ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Lebih-lebih lagi, ya Allah, berikan kepada kami rezeki untuk kami dapat istiqamah membaca Al-Quran di saat sekala sebelum subuh, wahai Allah. Warzuqna, dan waj'alhu lana hujjatan, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami. Wa syafa'atan fil qabr, dan juga Al-Mulk yang kami baca pada malam ini secara khususnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai syafaat kami, ya Allah, di saat mana kami berada di kegelapannya kubur, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Mulk yang kami baca yang boleh menghiasi kubur kami, ya Allah, sebagai cahaya yang menerangi kami, sebagai syafaat kami, ya Allah, di saat mana berada sunyinya di dalam kubur, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam, ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar yang bersama dengan kita menyampaikan tajuk kuliah kita pada malam ini, iaitu tentang senjata syaitan untuk menyesatkan pengikutnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada terpesona dengan suara nyaring iblis yang boleh menawan hati pengikut-pengikutnya, dan terus mohon kepada Allah kita berlindung dari kejahatan iblis, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat tambah ilmu kita tentang syaitan atau iblis ini, insya-Allah. Jadi terima kasih pada tim Gembira Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita istiqamah untuk berada di halaqah-halaqah ilmu. Mudah-mudahan segala urusan kita untuk menambah ilmu dipermudahkan. Apa yang Allah bagi adalah yang terbaik baginya, insya-Allah. Dan untuk kuliah besok, kita ada kuliah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari untuk kuliah subuh 6.45 pagi esok. Jadi sebagai penutup, sekali lagi dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Okey, boleh. Nak tanya Ustaz, saya ni memang tak berapa pandai baca Quran, tapi saya surah Al-Mulk aja. Kalau baca berulang-ulang surah Al-Mulk boleh ke Ustaz? Okey, insya-Allah. Dia pertama sekali Nabi SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dia menyebut tentang kita ni kalau nak beramal, satu benda yang pertama sekali yang perlu kita ada dalam hadis rawahul Bukhari, iaitu Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, dia kata satu perkara yang Nabi sebut, khuzu minal a'mal, maka boleh pilih lah. Maka boleh, akak tadi, Kak Zaliha, boleh pilih satu amalan daripada Nabi, iaitu antaranya apa? Kita ambil Al-Mulk yang dulu. Ma tutikun, iaitu apa yang sesuai bagi Kak Zaliha. Apa yang selalu sesuai bagi Kak Zaliha. Mungkin Kak Zaliha boleh, pada waktu ini, Kak Zaliha boleh baca Al-Mulk dulu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya kitalah yang jemu, Allah tidak pernah jemu. Wa in ahabbal a'mal, sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang madama wa in qalla. Dia amalan yang sedikit kita pilih, tapi dia istiqamah dan beramal. Dan Nabi sebut dekat sini adalah amalan tu kita pilih dulu. Jadi Kak Zaliha telah memilih amal Al-Mulk, maka yang ini istiqamah dulu. Tapi lama kelamaan Kak Zaliha kena disebut sebagai warzuqna, supaya kita ni wa'allimna minhuma jahilna. Moga-moga Allah mengeluarkan kita daripada kejahilan Al-Quran. Moga-moga Allah pandaikan kita dengan surah-surah yang lain, sedikit demi sedikit. Tapi mulakan dengan apa yang Kak Zaliha ada pada hari ini, Al-Mulk. Jangan tinggal dan baca dulu.
Dan kemudian dalam keadaan kita baca Al-Mulk ini, kita sambil-sambil kita ambil satu benda, wa'allimna minhum ma jahilna. Kita keluarkan daripada kegelapan jahil kepada cahayanya ilmu Al-Quran, belajar, pergi kelas tadabbur, pergi kelas tahsin Al-Quran supaya kita dapat menambah ilmu. Sementara kita dalam keadaan yang sikit ini ilmu, kita amalan kita jangan amal terlalu banyak. Al-Mulk dulu. Tapi dalam sambil belajar Al-Mulk ni setahun, 2 tahun, kita sambil-sambil wa'allimna, kita doa pada Allah supaya Allah memberikan kita ilmu daripada kejahilan kita, mengeluarkan kita daripada kegelapan jahiliah dan keluar daripada kegelapan jahiliah masuk kepada keterangan ilmu. Tapi syarat dia kena belajar tahsin Al-Quran. Wajib belajar Al-Quran walaupun sampai ke liang lahat. InsyaAllah. Akak belajar. Ustazah tu cakap, belajar surah Al-Mulk dulu yang satu muka dulu. Betul. Muka tu biar dulu. Lepas sambil tu akak belajar mengaji, baca balik Iqra. Betul. Betul. Jadi Al-Mulk jangan tinggalkan. Jangan banyak sangat. Sebab tu dalam Nabi pun ambil amalan yang sesuai dulu. Maksudnya yang sesuai bagi akak, bukan saya. Bukan sesuai bagi bonda Rosniati. Ini bonda Rosniati tu, ya Allah, hebat-hebat. Bonda-bonda ni semua dalam ni, kadang-kadang bila mengaji, ya Allah, kalah. Saya ni sebagai guru pun kadang-kadang segan. Sebab bacaan dia orang baik-baik. Kadang-kadang kalau masuk qori tu, kadang-kadang boleh sampai menang. Juara kalau tak ada orang yang bertanding. Dia seorang je. Jadi wallahualam. Okey, jadi sama-sama kita mulakan dengan yang sedikit. Jangan tengok bonda Rosniati. Jangan tengok bonda Moda. Tengok diri kita. Sebab Nabi kata, ambil amalan apa yang kamu mampu. Bukannya orang lain mampu. Ingat jadi kita mampu lagi. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insyaAllah moga-moga yang penting sekarang ini kita istiqamah walaupun sedikit, tapi dalam istiqamah itu wa'allimna minhum ma jahilna. Kita minta supaya Allah keluarkan kita daripada kegelapannya cahaya hinggalah kegelapannya jahiliah kepada cahayanya ilmu subhanahu wa ta'ala. Dan saya sekarang ni pun berada di dalam cahaya, iaitu cahaya lampu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan memohon maaf sebab saya tak tahu kerana masa sekarang ni begitu pendek. Sekarang